40 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan di negara Brunei Darussalam hari ini, membawa jumlah keseluruhan kepada 13,782 kes. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Terdapat 24 tambahan kes-kes baru kepada 8 kluster aktif yang sedia ada yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, tidak ada kluster baru yang telah dilaporkan, manakala satu kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Kluster yang ditutup ialah kluster Bukit Beruang Ops. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 183 kluster. Dalam pada itu terdapat 16 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 158 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 12,603 kes. Manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 1,085 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 6 adalah dalam kategori 5. Dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kesemua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan satu daripadanya juga memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, 8 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu yang memerlukan bantuan oksigen dan adalah di bawah pemantauan rapi. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 4,766 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 533,431 ujian. Menteri Kesihatan juga menjelaskan pada 6 November 2021, 7,257 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Di bawah program vaksinasi kebangsaan, seramai 355,420 orang telah menerima satu dos vaksin COVID-19, iaitu 82.7% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 285,301 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 66.3% daripada jumlah penduduk negara. Bagi operasi pulih yang dijalankan dari jam 8 malam hingga 4 pagi, sebanyak 9 pelanggaran arahan telah dikeluarkan denda kompaun di seluruh negara, di mana 7 daripadanya adalah pelanggaran arahan untuk berada di rumah. Semasa sidang media, Menteri Kesihatan menjelaskan antara persiapan yang perlu dilakukan oleh para peniaga apabila jumlah penduduk yang telah menerima 2 dos suntikan vaksinasi mencapai 70%. Yang Berhormat menyatakan para peniaga perlu memastikan bahawa tempat perniagaan mereka adalah bersih, para pekerja telah mendapat 2 dos suntikan vaksin dan membuat plan kelangsungan perniagaan atau BCP jika terjadi penularan atau jangkitan dalam kalangan para pekerja kedai semasa peralihan endemik itu nanti. Menteri Kesihatan juga menasihatkan orang ramai untuk tidak mempercayai atau menyebarkan berita yang boleh mengelirukan. Orang ramai juga disaran untuk lebih peka dengan penularan berita palsu. Kementerian Hal Ehwal Agama semalam meneruskan lagi majlis malam munajat dengan mengajak orang ramai untuk sama-sama mendekatkan diri dan memohon keampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan harapan agar rakyat dan negara Brunei Darussalam terhindar dari segala bala bencana dan penyakit berbahaya khasnya wabak COVID-19. Pengisian majlis termasuk bual bicara yang disampaikan oleh Yang Berhormat Pihak Undang Katib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama. Para peserta majlis juga berpeluang mendengar saranan dan nasihat daripada Yang Berhormat Penerang Kaya Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Bubakar bin Haji Apong
Menteri Haliwal Dalam Negeri dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Abdul Mukti bin Haji Muhammad Daud, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Juga menyertai Yang Berhormat Pendatu Lala Raja Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Penorangkaya Seri Setia, Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi, dan Yang Berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Awang Haji Amiduddin Ehsan bin Penorangkaya Safu Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Sementara itu, kumpulan belia dan belia wanis Masjid Kampung Danau daerah Tutong mengadakan majlis membaca surah Yasin dan doa terhindar dari COVID-19. Acara julung kali itu diadakan secara maya. Menyertainya Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid. Acara ini diharap dapat mendidik belia mendekati aktiviti masjid di samping menyerapkan nilai-nilai murni. Majlis turut diisi dengan tazkirah bertajuk Belia Cintai Rasulullah. Sejak bulan Januari hingga September 2021, 4,542 panggilan kecemasan diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Kementerian Haliwal Dalam Negeri bagi seluruh negara. $119 panggilan kecemasan pula diterima bagi kebakaran struktur bagi keempat-empat daerah. Panggilan kecemasan melibatkan kebakaran bangunan dan rumah dicatatkan sebanyak 41 panggilan dengan jumlah kerugian melebihi 12 juta ringgit. Dalam pada itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat telah melaksanakan inisiatif dalam menangani dan mengurangkan kadar kerugian akibat kebakaran dengan mengadakan program kesedaran awam dan menganugerahkan masyarakat berjasa. Jabatan Bomba dan Penyelamat juga menyarankan orang ramai untuk melengkapi premis atau rumah dengan alat pemadam api jika terdapat kebocoran pada komponen LPG, buka jendela dan pintu bagi pengudaraan. Jangan meninggalkan masakan tidak melebihi beban elektrik dan penyelenggaraan wayar elektrik hendaklah dikendalikan oleh syarikat yang bertauliah. Jabatan Bomba dan Penyelamat turut merekodkan 528 panggilan kecemasan melibatkan pokok tumbang, banjir, atap terbang dan tanah susur sejak bulan Januari hingga 6 November 2021. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka untuk meningkatkan keselamatan, kewaspadaan semasa musim cuaca tidak menentu. Program-program seperti kursus Fire Marshal, kursus Lifesaver 995 dan taklimat keselamatan kebakaran juga disediakan bagi meningkatkan pengetahuan mengenai bahaya kebakaran, keselamatan diri semasa kecemasan dan teknik yang betul bagi penggunaan alat pemadam api. Jika berlaku sebarang insiden kecemasan, hubungi talian kecemasan 995 dengan memberikan maklumat yang tepat. Bagi menghargai pengorbanan para petugas barisan hadapan yang berjuang menangani penularan wabak COVID-19 di negara ini, projek dan inisiatif amal Tutong Care diperkenalkan bagi memberi peluang kepada orang ramai untuk menghulurkan sumbangan. Projek tersebut merupakan gabungan 3 projek yang dilaksanakan secara serentak melibatkan beberapa agensi, sukarelawan dan pergerakan belia di daerah berkenaan. Ia dilaksanakan dengan kerjasama Badan Kemajuan dan Kreatif Daerah Tutong, Sukarelawan Daerah Tutong Suka, Majlis Perundingan Kampung Daerah Tutong dan Pergerakan Belia Tutong Impak. Awang Muhammad Adi Asnawi bin Awang Adnan, Pegawai Tugas-Tugas Khas Jabatan Daerah Tutong, selaku pengerusi bersama projek menjelaskan ia dihasrat mengukuhkan jalinan kerjasama majlis-majlis perundingan kampung di samping meringankan beban perbelanjaan. Bukan sahaja di kalangan ahli MPK, ahli majlis perundingan kampung yang tampil untuk memberikan sumbangan, malah orang ramai
Orang ramai individu dan pihak syarikat swasta juga tampil memberikan bantuan. Harapan untuk program ini agar dapat berterusan ataupun sustainable dengan sokongan orang ramai. Bagi orang ramai yang ingin menghulurkan sumbangan seperti sungkup muka dan seumpamanya, drop-off sumbangan boleh dibuat pada waktu bekerja dari 9 pagi hingga 2 petang di bangunan lama Pejabat Daerah Tutong di Jalan Enci Awang. Manakala bagi sumbangan pakaian boleh dibuat di drop point bangunan suka Jalan Sungai Basong. Keterangan lanjut layari www.tutong.klik atau talian urus setia 8834 343 8654 208 dan 8865 925. Ingin mempromosi kereta atau mendapatkan nasihat untuk membeli kereta? Auda tidak perlu bimbang kerana Mantuka Brunei mungkin boleh membantu. Laporannya bersama Azizi Ahmad. Bagi para pengguna media sosial, nama Mantuka Brunei memang tidak asing lagi. Ini kerana media sosial menjadi platform bagi pemilik Mantuka Brunei untuk memberikan khidmat nasihat untuk mereka yang ingin membeli kereta atau mempromosi kereta. Pengalaman dalam bidang kewartawanan memudahkan anak tempatan ini untuk mengongsikan pengalaman dan pandangan mengenai kereta. Walaupun dari awalnya membuat barang macam mana ini agak lain, agak ganjil daripada yang lain, apatah lagi pernah kena ketawakan, dikecam oleh netizen-netizen lah. Tetapi setelah lama, kemudian program seumpama ini diterima. Di sebalik cabaran penularan COVID-19, Mantuka Brunei tetap beroperasi walaupun secara maya. Amba sendiri akan turun untuk mengambil video-video tu, menyunting pun sendiri. Tetapi kalau sekiranya projek itu memerlukan at least seorang atau dua orang, at least amba membawa seorang lagi untuk mendangani amba menggambar ataupun menyunting. Tetapi SOP mesti diikut. Dengan prinsip jangan ambil hati apa orang kata, menjadikan nama Mantuka Brunei terus dikendali dalam kalangan pengguna media sosial. Jadi, kepada auda di luar sana, jangan jadikan teranah di rumah sebagai alasan untuk tidak berbuat apa-apa. Laporan Aziz Ahmad untuk Berita RTV. Pasukan Polis Diraja Brunei dengan kerjasama Biro Kawalan Narkotik BKN telah mengendalikan satu operasi bersepadu secara serentak di beberapa kawasan strategik di daerah Brunei Muara semasa operasi polis semalam 6 November 2021 bermula pukul 8 malam hingga 4 pagi. Langkah ini dibuat bagi membantu kerajaan bagi memastikan penurunan jumlah kes jangkitan COVID-19 dalam menuju fasa pemulihan negara. Operasi sepadu ini juga memberikan penekanan terhadap sebarang pelanggaran undang-undang yang meliputi kesalahan di bawah Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 dan juga di bawah Akta Penyalahgunaan Dadah Penggal 27. Sehubungan itu, tindakan pemeriksaan ujian saringan air kencing telah dijalankan di tempat kejadian jika ada didapati individu yang melanggar perintah berkenaan dalam keadaan meragukan dan mencurigakan.